Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Nahl ayat 42 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نحيي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Sadaqallahul azim. Mereka itulah orang-orang yang bersabar menanggung kezaliman dan berserah diri kepada Tuhannya. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata. Kami utuskan rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata yang membuktikan kebenaran mereka dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan. Dan kami pula turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Setelah diterangkannya demikian, maka adakah orang-orang yang merancang dan melakukan kejahatan-kejahatan itu merasa aman daripada ditubuskan oleh Allah akan mereka ke dalam bumi, atau mereka didatangi azab dari arah yang mereka tidak menyadarinya? Banggaผู้ที่อดทนและพวกเขา มอบหมายความไว้วางใจต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา
และเราอัลลอฮ์มิได้ส่งผู้ใดมาก่อนหน้าเจ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากเป็นผู้ชายที่เราได้ประทานองค์การแก่พวกเขาดังนั้นพวกเจ้าจงถามบรรดาผู้รู้หากพวกเจ้าไม่รู้ด้วยหลักฐานต่างๆที่ชัดเจนและคัมภีร์ต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์และเราอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานแก่เจ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเจ้าจะได้ชี้แจงแก่มนุษยชาติซึ่งสิ่งที่ได้ถูกประทานแก่พวกเขาและเพื่อพวกเขาจะได้ตรัสตรองบรรดาผู้ที่วางแผนชั่วร้ายจะปลอดภัยกระนั้นหรือจากการที่อัลลอฮ์ทรงให้ธรณีสู่พวกเขาหรือการลงโทษที่จะมายังพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว Allahu Akbar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. Pada pagi berbahagia pada hari ini dapat pula kita sambung pengajian kita tadabbur iman dan amal dan berdakwah. 4 keratan ayat Allah Subhanahu wa taala dapat kita membaca mendengar di serta tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar, As-Sami'ul Basir yang Maha melihat, Al-Alimul Hakim Maha mengetahui dan juga bijak, Maha bijak. Dan dialah Allah berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa dari kalangan hamba dia yang baca ayat Quran dia, wahyu dia, mukjizat dia yang hanya 1 huruf, maka dia akan balas 10 kali ganda sebagai balasan yang begitu besar, banyak mulianya. Dan dialah Allah yang sentiasa bersama dengan kita di mana sahaja kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, senantiasa mencucuri rahmah, kasih belah, maghfirah, keampunan, barakah, hidayah, petunjuk, nur, cahaya, iman dan ilmu, dan juga amal as-salih kepada sekalian kita. Dan juga senantiasa berilah kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat melawan nafsu ammarah dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh, menjadi setu, dan senantiasa duk menyeleweng, duk menyesak, duk mengganggu, duk mewas-was, duk menipu, khianah, duk memalas, duk melemah, susahnya untuk nak menuju kepada jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang kamu redha, iaitu jalan syurga jannah darun na'im. Ya Allah, ya kami berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami dapat mempelajari, membaca tadabbur ayat-ayat kamu, wahyu kamu setiap pagi, setiap hari,
selepas solat subuhi secara berjamaah di masjid, serta angkat darajah yang begitu tinggi mulia di sisimu dengan melalui ayat-ayat kamu, wahyu kamu, mukjizat kamu kepada sekalian kami sama ada di dunia ini dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemarin kita dapat dengar kelebihan orang yang berhijrah, yang mana mereka kena dizalimi, dianyanyai, maka terdapat tidak mereka itu kena berhijrah. Dari kalangannya itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hijrah adalah penting. Maka nak hijrah nak menjadi penting. Tuhan yang Tuhan ambil buat kira dalam ayat ni, ia duduk di kerana tu. Kerana tu, apa penting tu. Dan sebab Tuhan sebut sini wallazina hajaru fillah. Kerana Allah. Waktu apa penting. Waktu darajat tinggi. Dan sebab itulah kerana tu molek situ. Kerana gapo kita hijrah. Kerana nak makan duit gaji banyak ke, kerana supaya nak saing-saing ramai ke. Hijrah ikutlah. Hijrah keluar negeri, hijrah kampung kepada kampung. Duk perihan sekolah kampung ni tak sepenuh jauh dengan rumah. Hijrah duk dekat kampung sikit. Kerana dekat kampung sikit tu. Atau kerana Allah. Ya hijrah boleh banyak. Sebab tu Nabi kata, siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, maka kliklah hijrah dia tu kerana Allah dan Rasul. Dan siapa hijrah kerana habuai dunia atau untuk nak cari tina jangan menikah, maka hijrah dia klik pada habuai dunia tu, dan juga untuk cari tina nikah jangan tu. Awim ra'atan yankihuha. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atan yankihuha, Nabi kata, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Klik kepada hak dua tu yang nak tu. Sebab itulah hijrah tu kerana gapo tak ada jadi pelik dak lah. Tapi kalau kita nak sebagai hijrah yang Tuhan sebut ayat ni balasan Tuhan yang begitu besar di dunia, bukan sekadar dunia, bahkan di akhirat adalah balasan yang begitu besar lagi. Tu duk di kerana tak dapat tidak kena kerana Allah. Masya-Allah. Orang lain tu spesifik itu ya. Spesifik itu ya. Allah Akbar. Sebab itulah kamu nak mulia, hijrahmu tu menjadi pakar di sisi Allah yang tersebut dalam ayat ini, maka hijrahmu kena kerana Allah. Wallazina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah. Orang ini Tuhan lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Dunia tu tempat yang mulia dah dia, tetapi wala ajrul akhirati akbar lagi. Balasan pahala di akhirat esok tu lebih besar daripada dunia tahu ini lagi. Tapi ia kena tahu salah, lau kanu ya'lamun. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu yang Tuhan kata sekiranya mereka itu tahu ya Tuhan goyak tu. Tuhan goyak gapo? Wala ajrul akhirati akbar, bagi orang wallazina hajaru fillah. Ayat ni lah. Insya-Allah lah. Allah betul malak niat kita. Dah hijau gapo-gapo semua sekalipun. Hijau gapo-gapo semua sekalipun, kerana Allah, bulat-bulat kerana Allah. Jangan kerana golain. Lepas tu golain lepas lagi, ada apa lepas pada tu? Bukan kerana Allah tu hasa ke? Tu cakap sendiri lah. Yang kita jadi haluk di hari ni dah nak pergi pada kerana Allah tu susah. Sebab apa? Syaitan belaka. Ya hari kita duk nak lawan syaitan belaka tu. Allah, kerana malu kat orang tu lah nak buat gapo-gapo. Kerana kita ni bukan dia tarah kita ni. Kerana bukan kerana Allah, banyak syaitan mai set celah-celah tu. Celah-celah kita mai was-was tu. Prok dia masuklah. Kerana ni kuing kita pergi pada yang tidak betul, pergi kepada kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah sungguh. Maka Tuhan sambung lagi daripada ayat yang ke-41 iaitu 42, bagi orang yang hijrah kerana Tuhan tu, Allah dia kata di sini allazina sabaru, mereka itu ialah orang-orang yang bersabar. Sabar tak ada dah. Kalau Tuhan you kecek hak lebih pahala besar, balasan besar tu, ibu sabar dah. Ni kita tak lawan.
Tahu bahasa ni Allahu akbar. Gapo ayat kerja kita Fatihah kita tadabbur lepas mari dah. Boyo kecek habalase besarnya mulianya di akhirat sesok gitu gini. Sabar mari selalu dah. Sabar selalu dah. Ini pun serupa kan. Boy kata wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Bagi siapa? Allazina sabaru. Orang sabar. Mereka itulah orang yang sabar. Taubat sabar ni kalau saya nak terjemah bahasa Melayu kita kapal-kapal kok makna ok lah. Ok. Ok ni. Ok. Bagai-bagai yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh supaya kita tu buat walaupun benda tu susah payah sekalipun. Itu panggil sabar. Ok. Benar-benar ya Tuhan lari atau musibah benar-benar ya susah payah berat supaya kita tu dan juga daripada syaitan-syaitan yang sentiasa duk ganggu kita, duk menyeleweng kita, duk menyesak kita supaya gelecah jatuh daripada agama Allah dan pikir bahawa agama Allah jenis pasal main-main gitu. Apa belakang? Nak sabar Allahu akbar. Pas sabar ni dia nak mari palang tak payah. Dia kena ada palang sabar ni. Palang dia apa? Iman kita kuat sama mana. Iman kita tu gagah sama. Palang hang iman, hang satta kita tu sama mana. Bila iman kita kuat, kita boleh sabar. Sabar dengan ujian Allah, sabar dengan perintah Allah, sabar untuk nak melawan nafsu ammaratun bisu dan juga syaitanir rajim. Kalau iman kita lemah, tak ada lawan. Allah dah. Allah duduk di iman. Halang hang kuam sakta kita. Kita boleh cek situ, tak ada payah apa dah. Hari ni ngapak bawa lupalah cabut. Halang hang sakta tu tarik. Allahu akbar. Apa Tuhan boleh uji ku? Apa boleh ku buat samalah di hari ini? Namanya semaya subuh. Kerja ke lain boleh buat. Je boleh. Tapi semaya 5 minit 5 hari masjid. Iman. Benar ibadat ni pergi dengan iman. Bukan dengan tubuh badan kuat gagah dak ahli. Dia pergi dengan iman. Allahu akbar. Upai dia iman jadi pasal benda tak nampak. Kena duk suak dia pagi-pagi lagu ni dia dah iman dia dah ni. Subhanallah, duk kena lawe tak buti-buti iaitu syaitan dan juga nafsu ammarah, nafsu jahat duk cocok kita. Allah duk mengganggu kita. Sebab itulah boyo kecek masalah kelebihan balasan di akhirat yang begitu mulia besarnya, maka ia sakap dengan orang sabar. Faham orang sabar ni wa ala rabbihim yatawakkalu, dan ke atas Tuhan mereka itulah mereka berserah tawakal. Allah. Ya kait dengan Tuhan selalu dah sabar ni. Orang ada sifat sabar, ia kait dengan Tuhan selalu dah. Mai duk berepek dengan Tuhan selalu dah. Orang tidak ada sabar, Tuhan cabut selalu dah. Sebab itulah orang sabar kepada Tuhan lah dia serah. Dia duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wak gapo surah kepada Allah. Allahu akbar. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu ialah orang yang sabar menanggung kezaliman dan berserah diri kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Tuhan dia yang menjadikan dia, kepada Tuhan dia yang memberi rezeki kepada dia. Dia sedap kalau serah kepada Allah. Sebab Tuhan kata, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukup bagi dia dalam hari dia. Serah Tuhan ni cukup, dia tak ada serah gaponya kepada hak lain. Kalau kita serah kepada orang lain misalnya, serah kepada harta dia, harta kita akan hilang. Dahlah. Serah kepada tamnan kita misalnya. Tamnan kita sekejap saja ya. Serah kepada ayah kita, mak kita. Ayah mak kita mati juga. Sebab itulah serah Tuhan sudah cukup bagimu. Tuhan Maha Kaya.
Tuhan kekal, Tuhan tak lemah, tak ada segala-galanya benda-benda kekurangan kepada dia. Cukup bagi kamu. Allahu akbar, sedap. Allah. Quran masya-Allah, royak pada hamba dia. Serahlah dirimu kepadaku, Tuhan kata. Sebab mu serah ke aku sudah cukup bagimu hidup dalam harianmu. Sebenarlah hidupmu. Kalau kita tengok budak halus, budak kecil-kecil. Cuba kita ambil pegang dia kalau tak kenal ke. Nyetiak budak halus. Tiak tepik dosa tapi bahlah kau mek dia. Tak ada apa ya. Dia kenal kata mek dia tu tuai dia ke. Dia kenal kata mek dia tu bukan sekadar tuai. Kalau tuai ni tuai mak dia tu sekadar mek dia ya, bukan tuai lah mana tuai ya sebenar tu Allah. Tapi kalau suruh diri dia kepada mek dia, tidak nyerah satu dah. Sebab dia kenal kata mek dia adalah tuai dia. Sebab kita berserah Tuhan ya sedap selalu dah. Nyerah tidur sedap. Sepenuh selalu dah. Orang ramai pergi ke yang topik ke susu pak yang tak sik. Bawa mak ia mai pergi pak, mai dukung, mai ulik, mai apa nyerah. Bukan mak dia, suap pak puluh-puluh orang sekalipun hala tak tersisa. Itu nak atau fitrah manusia. Ya lagu tu. Malaikat ya syaitan yang duduk hinyuk kita, duduk kesong kita ke, kadang-kadang kita serah pada hal lain. Rasa kejak kepada hal lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang sabar ni, ya ingat Tuhan selalu. Buat ingat Tuhan ya akan surah segala kerja dia, urusan dia dalam hidup hari dia tu kepada Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa benar kalau kita misal budak halus? Budak halus bahala mek dia senyap. Ya, pula serah. Sebab dia tahu kata mek dia. Kita begitu. Tak pasal dia nak serah diri kita selain daripada Allah. Allah tak ada nanggung sikit habuk. Nak serah diri kita kepada harta kita, kepada pangkat kita, kepada kemuliaan kita, kehebatan kita. Tak ada pasal-pasal sikit habuk. Ya pasal-pasalnya menasabah sungguh kita serah Tuhan sebab Tuhan adalah tuan kita. Itu baru kena. Sebab itulah allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ayat seterusnya ya kecek pula. Masalah rabbuk dia lah ni. Allah Subhanahu wa taala akan cakkan rabbuk dia kata, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami iaitu Allah mengutuskan rasul-rasul sebelum wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul yang sebelum daripadamu itu Muhammad tidak lain tak bukan musdi dan rasul sebelum daripada kamu yang kami utus tu illa rijalan, kecuali daripada orang-orang lelaki. Pada orang lelaki rasul ni berhak menjadi rasul yang hanya orang lelaki saja, bukan orang perempuan dak. Allah, lah ni tak ada dah lah. Dua-dua lelaki pun tak ada. Yalah dak. Perempuan sama telah dah. Sebab Yesuk di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khatimun nabiyyin, menjadi sudah khatam sudah bagi nabi-nabi untuk menjadi rasul selepas Nabi kita Muhammad sallallahu. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalin walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Khatam habis tak ada dah. Tak ada ras kepada ni walaupun jatuh walaupun tidak. Allah hatta mari itu apa tujuan apa? Tujuan nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Allah hatta cahaya mari, hatta wahyu mari. Wahyu ni qira'ah iaitu cahaya Allah supaya apa? Untuk suluh kepada orang. Nabi terima cahaya maka suluh supaya dia duduk dalam cirah wahyu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Mereka dari kalangan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat sini ni nak imolek lah sebab saya baca saat ni tu. Kalau nak imolek kau hubung sama wisuk di bil bayyinati waz zubur. Imolek yusuk situ. Dah. Baik panggil ayat tona dia molek putih situ. Tapi kalau putih di in kuntum la ta'lamun tak ada gapo jugalah. Tapi yang paling molek tu kalau kita baca fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur. Putih situ molek. Dia masuk dengan ayat molek dah. Allahu akbar. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala suruh bertanyalah kamu, iaitu umat Muhammad kan, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Kalau mu tak tahu, mu tanya orang yang mempunyai ilmu. Ahla zikri ni makna tu orang yang mempunyai ilmu wahyu Allah. Tuhan tak ada sebut kata fasalu ahlul ilmi lah. Sini ni kita nak tadabbur ayat Quran ni. Kalau dia kata fasalu ahlul ilmi, nasabah tanyalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Tapi dia tak kata orang yang mempunyai ilmu sini. So tanya ahla az-zikri. Ahla az-zikri orang yang mempunyai ilmu dah. Kalau mu tu tak tahu, mu tanya ahla az-zikri. Itu orang yang mempunyai ilmu. Di sini ni ahla zikri ni kalau nak tafsir kepada ahli Al-Quran, orang yang mempunyai ilmu wahyu Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Az-zikra ni wahyu Allah dah, Quran dah. Sebab itulah Allah ya ilmu ni kalau hanya sekadar orang yang mempunyai ilmu tidak menjadi ahli zikri, ya baik lain. Ya fatwa kadang-kadang mai otak bing tu bik mulut selalu dah. Tapi tu sebut orang ahli zikri ni orang yang punya ilmu jenis pasal ingat ni dia main pada hati. Hati naik ke otak, otak je tu bik mulut koyak ke orang. Ya beza situ. Ahli zikri ni. Sebab ahli zikri ni dia main pada hati ilmu dia. Ilmu pada hati naik ke otak. Otak tu bik mulut pop selalu dah. Masya-Allah. Kalau hanya ilmu saja mai otak bok tubik mulut. Ya dalih masalah tu kecek Quran dia ni. Sebab itulah ahlu zikri ni orang jenis pasal gapo yang senantiasa ingat kepada Allah dengan melalui ilmu dia bahawa dia adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhan dia. Ahli zikir ini ahlu yang tidak lalai daripada ilmu dia, yang senantiasa ingat kepada Allah yang menjadi Tuhan dia. Itu ahli zikri. Tapi ahli ilmu ini Allah kadang-kadang lalai daripada ilmu dia tu. Dia ada ilmu tapi dia lupa. Ya beza situ. Banyak orang habis perinja, tahun-tahun lu tak perinja apa pasal kau. Luar negeri pun baik, ke Azhar, ke Mesir, ke Pakistan, ke mana. Ya pertama atau orang duk terima perinja. Tapi nak kepada ahli zikri yang mempunyai ilmu ingat kepada Allah. Hak ni hak panggil samkan dalam mendapat ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah ada ilmu habis ngaji nak mai sembahyang Jumaat bayar. Tak ada baik jemaah. Allah Akbar, ada rasa sungguh. Sebab apa? Dia tidak mempunyai ilmu yang mengingati Allah. Lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita tak sih. Sebab itulah saya tanya buat ni. Saya tanya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui, mu tak tahu, mu tak pandai, mu tak reti. Sebab itulah dia akan ingat bil bayyinati waz zubur. Iaitu apa? Jika kamu tidak mengetahui, iaitu kami utuskan rasul-rasul ahli ilmu ni membawa keterangan yang jelas nyata yang membuktikan kebenaran mereka dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan kepada mereka. Kitab sebut kitab lah ni. Az-Zubur mana kitab? Sama ada kitab Taurat,
sama ada kitab Injil dan juga Al-Quran dan juga Zabur, semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang Yahudi main duduk menyeleweng, duduk katuk kebenaran siapa lagi duduk tafsir ayat salah kebenaran dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah Az-Zuhur sini kita. Allah, itulah saja pada pagi ini dua keratan ayat, insya-Allah kita sama lagi pula yang kaitan dengan ayat 43 lagi tak sur lagi. Itulah saja perbuatan daripada Allah. Dan kita insya-Allah lah kita mengaji, tadabbur, dapat mengetahui ayat-ayat Tuhan, serta kita tu iman dan beramal dan berdakwah. Semoga kita dapat ilmu kita mengaji itu menjadi ahli zikir insya-Allah lah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. La haula wala quwwata